Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang-orang yang mati hatinya, apa gunanya kamu duduk denganku ini? Wahai hamba-hamba dunia dan hamba-hamba sultan, wahai hamba-hamba orang kaya, wahai orang yang hatinya ingat kepada yang mahal dan yang murah, celaka kamu sekalian jika sebiji gandum mencapai harga sedinar sekalipun, nescaya dia tidak harus dipedulikan oleh orang mukmin. Dan orang yang beriman tidak harus memikirkan tentang rezekinya, dek kerana kuatnya yakin dan tawakalnya terhadap Tuhannya. Jangan kau anggap dirimu termasuk ke dalam senarai orang-orang mukminin yang gemar menyendiri. Semua benda itu adalah tentera Allah Ta'ala dan cambuk-cambuknya. Membelakangi manusia itu adalah hak, dan menyibukkan diri dengan pencipta mereka adalah lebih berhak. Aku kira kamu sekalian tidak faham dengan apa yang aku katakan kepada kamu itu. Sebab itulah kamu harus mempelajari dalil-dalil tauhid dan selalu mendengar kata bicara para siddiqin dan para wali. Ingatlah bahawa kata bicara mereka seperti wahyu daripada Allah Ta'ala. Mereka berbicara mengenai Allah dan dengan perintah Allah, dibelakangi logiknya akal orang-orang awam yang masih bodoh dan tidak faham. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang orang yang mati hatinya. Bila seseorang itu mati hatinya, maka tidak bermanfaat kepadanya segala nasihat dan peringatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Dalam suratul An'am ayat 36 kata Allah, orang-orang yang mendengar, orang-orang yang mentaatimu wahai Muhammad ialah orang-orang yang sentiasa mendengarnya. Orang-orang yang mentaatimu, orang-orang yang mengikutimu ialah di kalangan yang sentiasa mendengar, yakni mematuhimu. Manakala orang-orang yang mati, yakni yang tidak mendengar, dan kalau dengar tak dapat manfaat, mereka ini orang yang mati. Urusannya nanti Allah yang akan bangkitkan dan dikembalikan kepada Allah. Jadi Allah yang akan menguruskan mereka, menghukum mereka dan mengazab mereka. Dalam ayat ini kata ulama, orang-orang yang hatinya hidup sentiasa bersifat yasma'un, mendengar. Perkataan mendengar memberi maksud dia dengar, dia beramal. Dia dengar, dia berusaha untuk mentatbikkan, menterjemahkan dalam setiap tindakannya. Tapi Syekh Abdul Qadir menyebut kalangan orang yang kamu dengar ceramah aku, kamu dengar tazkirah aku, kamu dengar nasihat aku, tapi kamu ni orang yang mati. Artinya tidak mengubah kamu, tidak mengubah, tidak membentuk, tidak menjadikan kamu lebih kenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih teruk pada itu. Artinya bila seorang diberi ubat, dia tak makan,
dia abaikan segala nasihatnya, maka bagaimana dia boleh sembuh? Bahkan akan membesar penyakit dia. Maka ini sifat hati yang mati. Sebab itu para ulama ketika mana memberi tafsiran hati yang mati, kata mereka hati yang mati itu ialah hati yang tidak mengenali Tuhannya dengan sebenar dan tidak beribadat dengannya dengan perintah Allah, tidak melakukan ibadat dengan apa yang Allah Ta'ala suka dan apa yang Allah redha. Artinya bila kita sebut hati mati yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, hei orang yang hati mati. Siapa hati mati? Orang yang tidak kenal Allah dengan sebenar. Walau dia belajar, walau dia mengaji, tapi belum kenal Allah dengan sebenar, dan dia tidak beribadat kepada Allah dengan perintah Allah yang sebenar. Tai rajin dia buat, tai malas dia tak buat. Dia tidak melazimi perintah Allah itu, dan dia tidak melakukannya dengan keadaan dia tidak melakukan apa yang Allah suka untuk dia lakukan dan apa yang Allah redha untuk dia lakukannya. Bahkan dia sentiasa, kata ulama, berdiri bersama dengan syahwat dan kelazatannya, walaupun pada perkara yang Allah murka padanya, Allah benci padanya. Maka bila mana dia melakukan ibadat bukan kerana Allah, sama ada cintanya, takutnya, harapnya, redanya, marahnya, membesarkannya atau menghinanya. Artinya, kalaupun dia buat sesuatu, pertama bukan kerana Allah. Dan kalau dibuat kerana dia mencari kasih sayang makhluk, kerana dia takut pada makhluk, kerana dia harap pada makhluk, kerana nak redha makhluk, dia takut orang yang marah, bukan Allah yang marah, dia membesarkan makhluk, bukan membesarkan Allah, dan dia sanggup hina depan makhluk, bukan hina depan Allah. Ini orang yang hati mati. Kata ulama, bila kita bergaul dengan orang yang hati mati ini, hati seumpama ni, kita turut sakit. Bila kita bersama dengannya, kita turut teracun. Dan bila kita sentiasa duduk dengannya, maka kita akan binasa. Maka bila kita sebut ni hati mati, dan Syekh Abdul Qadir sentiasa sebut, wahai orang yang hati mati, maksudnya takutlah kamu kepada mati hati. Dan kamu ada tanda-tanda itu. Sebab itu para ulama kata, cari hati kamu pada 3 tempat. Cari hati kamu. Kita perlu ada hati yang betul. Hati tempat Allah letakkan kasih sayang, rahmat. Allah letakkan padanya redha. Cari hati kamu pada 3 tempat. Tengok ada hati ke tak ada hati. Yang pertama, ketika mana kamu dengar Al-Quran dibaca. Kita dengar Quran dibaca, Quran diperdengarkan pada kita. Waktu kita dengar Quran, waktu ditafsirkan pada kita. Cari hati kita kat situ. Tadabbur ayat sungguh-sungguh. Lihat ayat tu kena pada kita, pengajaran untuk kita. Kalau sekiranya kita betul boleh faham ayat Quran, kita ada hati. Dan cari hati kamu ketika mana dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu. Waktu mana kamu duduk dalam majlis ilmu, siap teguran, siap nasihat, hati kamu rasa atau tak rasa? Jadi kalau terasa, berarti kamu ada hati. Dia bentuk. Jangan bila hati rasa cabut lari pula. Oh, ni kena kat aku, ni kena kat aku. Tak, itu dah positif. Bila seorang ceramah, seorang nasihat, terkena kita rasa ni macam kena kat aku. Betul, ni kamu ada hati. Dan lihat itu sebagai teguran Allah pada kamu. Tapi ada orang bila tegur macam tu, dia kecil hati pula. Oh, tak boleh ni kata kat saya. Ni hati sakit dia bagi. Hati yang hidup, bila ditegur memang dia rasa. Dia rasa setiap teguran tadi, ini memang aku. Ini memang teguran untuk keluarga aku. Ini memang teguran untuk orang berada sekelilingku. Maka teguran tadilah menyebabkan dia nak berubah. Dia nak baiki. Dia terasa. Baik, cari hati kita ketika mana kita dengar ceramah kuliah ni. Ketika mana kita duduk dalam majlis zikir ini. Dia sebut majlis zikir ni, waktu kita berzikir pada Allah, waktu kita menuntut ilmu, waktu kita berada dalam mawa'if ataupun peringatan. Dan yang ketiga, carilah hatimu ketika mana kamu bersendirian, berkhalwat. Duduk seorang-seorang muhasabah, apa nak jadi dengan aku. Makin tua, makin lalai. Makin tua, makin minat dunia. Makin tua, habis masa aku pada dunia. Kadang-kadang kita tak perasan. Masa kita, kalau seminggu cuti, seminggu-seminggu kita lalai dengan dunia. Seminggu. Kalau 2 minggu, macam itulah penyakit kita.
maka kita macam tidak pedulikan keperluan hati kita. Kita tak bersungguh untuk memberikan hak pada hati kita. Jadi cuba berfikir, dalam khalwat kita fikir, kita ni umur berapa? 50, 60, 70, tak berapa hari ni, tak berapa lama. Fikir, dia dah makin tua. Tiba-tiba kita minat benda yang orang muda minat. Kita minat benda yang ahli dunia minat. Walau kita makin tua ni, langkah kita makin lemah. Bahkan kita pun tengok kekuatan kita untuk dunia pun dah tak ada. Kekuatan kita untuk dunia dah tak ada. Langkah 20 langkah dah lemah lutut, longgar lutut. Tapi kita berusaha lagi arah tu. Kadang berpapar untuk urusan dunia, kadang ni untuk urusan dunia sungguh-sungguh. Kalau urusan akhirat tak bersungguh macam tu. Ini kita kena fikir waktu khalwat kita. Tuan-tuan sekalian, bila kita buat baik, kita yang dapat baik tu. Kalau kita buat benda buruk, kita yang akan rasa. Ingat selalu kita dalam kubur seorang-seorang, tak ada orang lain. Waktu itu jangan salahkan orang lain melainkan diri sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan orang melainkan diri kamu sendiri, kata Nabi SAW. Orang yang saya katakan tak bersungguh buat kebaikan dan tak pernah muhasabah dia punya prestasi dia. Dia dalam KPI dunia jangan main. Sungguh dia tengok ni unjuran, ini untung ke rugi. Tapi pada urusan agama dirinya, dia tak reti ke nak muhasabah, fikir apa yang kebaikan dia buat, dia dah berhenti. Apa yang kebaikan dulu dia selalu buat, tiba-tiba dia sekarang suang-suang kuku, tak bersungguh. Apa yang selama ini dia dapat kemuliaan, tiba-tiba dia memilih kehinaan. Lalu kata ulama, kalau kamu tak jumpa hati kamu pada 3 tempat ini, doalah pada Allah biar kamu ada hati. Kamu memang tak ada hati. Maknanya 3 tempat ini, waktu kita dengar Quran dan tadabbur Quran, ada hati tak kita? Maksudnya datang tak keinsafan kita? Datang tak rasa insan nampak dunia sementara, akhirat kekal? Datang tak rasa keinsafan ni kita cuma musafir menumpang lalu akan kembali kepada pangkuan Allah, akan dihisap di sana? Datang tak rasa macam gitu? Kita dengar orang ni mati, orang tu mati, nanti giliran kita pula mati. Kita dengar orang tu ditinggalkan, orang ni dibiarkan, nanti kita juga akan datang hari kita ditinggalkan dan dibiarkan dalam kubur seorang diri. Kita kena ingat, bukan kata dalam kubur, waktu kita jadi jenazah, dibungkus kain kafan, orang pun letak mayat kita di satu tempat, orang pun tak peduli. Tak mayat, tunggu masa untuk angkat. Yang lain duk sibuk ni sembang. Orang pun kata, okey, solat jenazah, baru angkat jenazah, letak depan. Dia sembahyang sekejap, kemudian orang pun tinggal dalam jenazah pula. Tinggal setengah jam sebab berkubur belum siap. Biar lagi. Dan di situ pun kita dah dibiarkan. Kita cuma dengan Tuhan. Dan Allah menilai hati kita. Maka kalau kita duduk atau kita tak jumpa hati keinsafan kita pada 3 tempat yang saya katakan, tengah baca Quran, dengar Quran, tafsir Quran yang berkait dengan Quran, ketika mana kita berada dalam majlis ilmu, ketika mana kita berkhalwat, bersendirian, tak jumpa hati kita, doa pada Allah, ya Allah, kurniakan padaku hati. Ternyata hatiku tak ada, hatiku mati, ya Allah. Hati kita tak ada, hati kita mati. Hati kita berpenyakit, hati kita rosak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, perhatikan kedudukan hati kita di mana. Syekh Abdul Qadir kata, hati mati, hati yang mati. Syekh Abdul Qadir dicerak, dilihat. Ni aku duk bagi ceramah setiap hari, peringatan setiap hari. Perangai kamu sama, tak ada beza. Kamu ni hati mati ke apa? Orang yang hati mati. Atau takutlah kamu pada bentuk hati mati. Seorang sahabat yang mulia namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah kata hati manusia ni terbagi pada 4 jenis. Hati manusia ada 4 jenis. Yang pertama dipanggil qalbun ajrad. Qalbun ajrad. Maksud qalbun ajrad iaitu hati yang di dalamnya ada sirajun yuzhir, ada pelita yang sentiasa menyala, ada cahaya sentiasa. Ini hati orang beriman. Dipanggil hati ajrad. Ajrad ni maksudnya kalau
dalam bahasa Melayu ialah hati yang cuma ingat Allah je. Tak ada yang lain. Hati yang sentiasa berjalan bersama hukum Allah. Halal, haram, dosa, pahala, dia ikut hukum Allah. Dia nak makan, ni halal ke haram? Dia nak cari rezeki, ni halal ke haram? Dia sentiasa ada hukum Allah bersama dengan dia. Dia kalau nak pergi mana-mana, nak pergi jalan, nak pergi melancong, dia tahu halal mana, haram mana. Tak ada mentang-mentang melancong bebas agama. Sembahyang pun tak berapa, lambat pula. Kemudian dah tak peduli kemungkaran, duk keliling kita. Kita berhidup bersama kemungkaran itu. Jadi kita nak melancong, tengok duk kalau tempat tu penuh kemungkaran, jangan. Kerana hati kita akan terkesan. Sehingga kita dah menganggap ni normalisasi. Maka hati-hati, melainkan kita ada keperluan betul-betul. Baik, hati yang pertama kata Huzaifah bin Yaman, hati ajrad, hati yang cuma ada Tuhan. Hati ini dalam dia fihi sirajun yuzhiru, sentiasa ada pelita yang meneranginya, ada lampu yang meneranginya. Ini hati orang beriman, yang benar-benar beriman. Yang kedua dipanggil qalbun aghlafu, hati yang tertutup, tutup, memang tak pernah buka. Ini hati orang kafir. Hati orang kafir ni tak fikir pahala, dia tak fikir dosa, dia tak fikir murka Tuhan, dia fikir lazat dia je, suka dia je. Puji orang, keji orang, itu dia fikir. Tak ada fikir Tuhannya. Ini panggil hati aghlaf, hati tertutup, hati orang kafir. Yang ketiga kita namakan sebagai qalbun mangkus, hati terbalik. Ini hati orang munafik, hati terbalik, kata Huzaifah. Macam mana terbalik? Dia ni tahu benda betul, tapi dia tak nak ikut. Dia tahu tu betul, tapi tak nak ikut. Bukan dia kritik pula benda betul. Dia tahu kuliah ni bagus, dia tak pergi, lepas tu dia kritik pula kuliah. Bila awak nak dapat kebaikan? Dia tahu majlis ilmu ni baik, tahu-tahu dia pun dulu pernah mengaji, kemudian dia kritik pula, dan dia tak mau duduk. Ini orang yang terbalik. Kalau orang kampung saya panggil terbalik kok ni, terbalik kok. Dia tahu tapi tak nak buat. Dia melihat kemudian dia buat buta. Dia lihat tapi dia buat buta. Dia tahu ini baik, ini bagus, tapi buat tak nampak. Orang ni hati ni terbalik. Dipujinya yang mungkar, dikejinya yang baik. Walahal dia tahu baik tu baik, tapi dikejinya yang baik. Kerjanya ialah kutuk orang baik, tapi puji orang jahat. Orang jahat kalau buat sikit baik, dipuji sungguh-sungguh. Orang baik kalau sikit buat silap, dikeji sungguh-sungguh. Sebab dia jenis hati terbalik. Hati terbalik. Ini kata Huzaifah, hati munafik, qalbun munafik. Dan hati keempat, dia panggil hati yang ada dua unsur. Lahu maddatan, dia ada unsur iman, dia ada unsur nifak. Artinya ada waktu memang dia baik, bagus. Ada waktu dia lalai. Dia time semayang, bagus dia semayang. Tapi time dia buat benda mungkar, bagus juga dia buat benda mungkar, dia nampak. Maknanya bersungguh. Benda baik pun dia bersungguh, benda mungkar pun dia bersungguh. Ini hatinya ni ada dua unsur. Unsur iman dan unsur nifak, munafik. Tengoklah mana menang. Hari dia minat kuliah, pergilah dia. Hari dia minat konsert, pergi juga dia. Dia tengok hari dia, hari-hari dia. Hari dia suka solat, solat dia. Hari dia tak suka, maka dia lambatkan, dia tinggal. Ini hati yang ada maddatan, ada dua unsur. Ada unsur iman, ada unsur munafik. Dan kedua unsur ini sentiasa berperang. Berperang siapa menang. Maka tengoklah, kita tengok siapa menang. Ni jenis cuti tak ada, tak nampak patah hidup. Dah kalah dah, cuti kalah. Dia pantang dia cuti je, cuti kalah. Tak ke masjid, tak ke surau, tak ada majlis ilmu. Bila tak cuti, ada balik dia. Ada. Masa tu menang, kebaikan dia menang. Cuti balik, hilang balik dia. Tak cuti, ada balik. Dia tak kuat. Dia tak ada satu matlamat. Kenapa dia belajar? Apakah sebab dia belajar agama kerana dia ada masa? Bila tak ada masa, dia pun tak nak belajar. Yang kita selalu tengok orang kalau dia cuti ni, dia cuti semua hal kebaikan dia. Kita bukan marah orang bercuti, kita tak marah. Sebab ada hak untuk bercuti, tapi nilai balik. Nilai balik. Kita bila seorang yang istiqamah satu kebaikan, tiba kita cuti-cuti betul.
Maka jarak kita dengan orang-orang baik mula ada fajwah dipanggil. Ada halangan, dinding. Bila orang-orang kita orang baik, misalnya kalau kita orang baik, kalau kita jarang bertemu, dia mula akan jadi satu dinding. Sama juga kita dengan tok guru kita. Kalau kita dengan tok guru kita mula jarang jumpa, dia akan ada fajwah, dia ada dinding. Sehingga siapa peringkat tok guru kita dah tak tanya kita, maka kita dah jauh daripada dia. Dulu tanya kenapa tak datang kuliah ni, tak tanya, tak datang sudah, dia pun tak nak layan lah. Ikut suka awak lah. Awak dah diberi ilmu, dia beri kepahaman, tu pulang pada awak. Artinya guru tu dah ada satu dinding antara dia dengan tu. Tidak dipedulikan lagi, tak dihiraukan. Sebab dia dah beri semua. Macam kita mak ayah lah. Kita dah beri ilmu, beri sekian-sekian, dia tak nak dengar cakap kita, ikut suka mu lah. Mu pun dah besar. Tapi kita lupa kita masih ada hubungan ibu dan ayah. Itu yang kita lupa. Maka datang kecil hati mak kita, datang rasa tak senang mak kita, maka kita mula hilang keberkatan hidup. Sama juga kita dengan guru kita duk makin hilang. Maka ada fajwah dia panggil. Ada suatu dinding tembok. Kita tak lagi ditanya, tak lagi diintai, tak lagi dipedulikan. Maka ada fajwah. Maka ketika itu kita mula lihat kekuatan ilmu yang kita ada mula melemah, dipanggil melemah, hilang keberkatan. Kekuatan kita untuk buat ibadat juga melemah. Dia lemah semua. Dia macam telefon kita jauh daripada charging habis lah. Memang mula-mula bateri penuh. Lama makin jauh diturun 60, diturun 50. Akhirnya jadi 10 je. Akhirnya pun bunyi isyarat nak mati dah tu. Hati dah nak mati. Sebab kita makin jauh kita tak charge. Datang balik kita charge penuh balik. Maka ini antara kita katakan kekuatan hati. Bukan kita ada hati jadi maddatan yang kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Hati ini bahaya juga. Walaupun hati paling bahaya ialah hati aghlaf, hati orang kafir. Diikuti dengan mangkus yang terbalik ni. Yang baik dia tahu tapi dia enggan mengikutinya. Baik, bila Syekh Abdul Qadir sebut tentang hati mati, maka kita kena tahu yang menyebabkan dia mati itu sebab apa. Kenapa dia mati? Bila Syekh Abdul Qadir kata, "Hai orang yang hati mati, tak guna kamu hidup dengan aku. Tak guna kamu duduk dengan aku." Baik, bukan maksud Syekh Abdul Qadir jangan duduk. Maksudnya muhasabah lah. Muhasabah kita kalau duduk dengan orang yang berilmu, duduk dengan orang alim, duduk dengan orang yang cuba baiki kita, tiba tak nampak satu peningkatan, maka nilai balik. Bukan kata-katanya yang salah. Bukan nasihatnya yang tak cukup. Cukup nasihatnya cukup. Kata-katanya juga cukup untuk baiki. Tapi kita ni mengambil sikap acuh tak acuh. Macam saya kata, bukan doktor tak bagi nasihat, bukan doktor tak bagi obat, antibiotik lagi dikasih. Kita yang tak melazimi obat tadi dengan betul. Doktor bagi ni obat 3 bulan. Makan setiap malam, ni ada jadual. Ni antibiotik sekali. Ini sekian sekali. Lepas 3 bulan jumpa saya. Doktor bagi appointment kat kita. Dengan obat, dengan segala nasihat. Jawab belakang. Bukan nasihat doktor tu tak cukup. Bukan juga obat tu tak cukup. Bahkan doktor tu offer kalau obat tu habis, datang balik, saya bagi obat. Tapi kita yang silap. Syekh Abdul Qadir kata, "Hei orang yang hati mati." Maka kita nak lihat orang yang hati mati, apakah kita salah seorang. Sebab kata ulama, bahawa Allah SWT akan melihat setiap hati kita. Kalau Allah melihat dalam hati kita ada kesibukan dunia, maka ketika itu Allah akan murka pada kita. Allah akan murka pada kita. Dan tanda Allah murka pada kita, Allah biarkan kita dengan diri kita. Maksudnya waktu tu dah tak rasa keinginan nak buat baik. Itu tanda Allah dah biar kita. Tak bersungguh nak buat baik. Tak rasa lazat nak buat baik. Tak rasa nak mendampingi orang baik. Dah hilang benda-benda. Itu tanda Allah biarkan kita dengan diri kita. Ikut pandangmu lah nak buat apa. Seolah kita dalam bahasa mudah. Dah kita dah cakap semua benda. Ikut suka awak lah. Ikut suka awak. Bila tanda Allah murka, Allah biarkan dia dengan diri dia. Buatlah ikut yang kamu nak buat. Ish kama. Hidup sebagaimana kamu suka. Ish kama tuhib. Tapi kamu kena ingat, kamu akan mati. Kena ingat, kamu akan mati. Kalau kamu tak nak terikat dengan Allah, kamu kena ingat, kamu akan mati dan kembali pada Allah.
Sebab itu kata ulama, Allah akan tengok hati kita. Kalau dalam hati kita ada kesibukan dunia berbanding kesibukan akhirat, ada keutamaan dunia berbanding keutamaan akhirat, maka Allah akan murka pada kita. Dan tanda Allah murka, Allah biarkan kita dengan diri kita. Maksudnya tak ada lagi pimpinan Allah pada kita. Tak ada. Tentang doa yang Allah ajar pada kita. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kurniakan rahmat di sisimu kepadaku dan permudahkan urusanku dalam semua perkara aku dapat petunjuk. Hayyi' lana min amrina rasyada. Permudahkan bagiku dalam semua urusanku, aku dapat petunjukmu. Tentang sekalian, kita kalau hidup tanpa petunjuk Allah, kita sesat. Kita dalam semua benda, kita nak tahu petunjuk Allah. Kita dengan anak bini, kita nak petunjuk Allah, biar kita bawa dia ke syurga. Kita dengan jiran tetangga, kita nak petunjuk Allah. Kita dengan manusia, waktu kita bermuamalah, kita nak petunjuk Allah. Bila benar petunjuk Allah, apa yang kita buat dapat pahala. Dan apa situasi pun, kita kalau berniaga, untung dapat pahala, rugi pun dapat pahala. Dengan kata lain, orang beriman tak pernah rugi, sebab dia dalam petunjuk Allah. Dia sentiasa di dalam bimbingan Allah. Ini doa yang Allah ajar pada kita. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kurniakan rahmat di sisimu kepada kami dan jadikan seluruh urusan kami daripada petunjuk. Permudahkannya. Bila Allah tengok hati kita, nampak yang dalam hati itu kesibukan dunia berbanding akhirat, keutamaan dunia berbanding akhirat, maka Allah akan marah. Sebab itu tanda Allah biarkan kita, kata Hasan al-Basri. Apa tanda Allah biarkan kita? Tanda Allah biarkan kita, Allah biarkan kita dengan kesibukan kita dan urusan dunia, dengan melupakan Allah Ta'ala. Kita ingat Allah. Apa sahaja yang menjadikan kita tidak ingat Allah, itulah tanda Allah biarkan kita. Tapi kalau dalam urusan kita ingat Allah, macam mana pun kita duduk kat padang bola, kita ingat Allah. Kat stadium, kita ingat Allah. Maksud ingat Allah, tahulah hal-hal dosa pahala, tahulah waktu-waktu yang kita nak gunakan. Maka ketika itu Allah masih bersama kita. Tapi kalau Allah biarkan kita lupa, maka itu tanda kita telah dihukum oleh Allah SWT. Sebab itu para ulama, mereka mengkaji tentang bagaimana hati ini mati. Bukan sebelum ni Syekh Abdul Qadir pun dah sebut beberapa perkara, tapi kita ulang balik supaya hati kita ni tuan-tuan sekalian sentiasa hidup. Kan hati yang hidup ini sentiasa mengingati Allah SWT dan semua keadaan. Yang pertama, kata ulama, tanda hati mati dia mula berkurangan menyebut nama Allah. Dia nak mati dah tu. Nisyan zikrillah, mula berkurangan mengingati Allah. Dalam zikirnya, dalam bacaan Qurannya, dalam wiridnya, mula kurang. Dulu selawatnya 1000 kali, sekarang dah kurang. Tengoklah. Dulu selawatnya tiap-tiap hari, sekarang macam hari Jumaat pun macam tak ingat. Dulu dia ada zikir pagi, zikir petang, ada maksurat, dah tak ada. Bila kita mula kurang mengingati Allah, hati makin melemah. Sampai mereka tak sebut nama Allah. Sebab itu Rasulullah bagi perbandingan. Nabi kata, mathalul ladzi yadhkur rabbahu walladzi la yadhkur rabbahu kamasal hayy wal mayyit. Bandingan orang yang mengingati Allah dan orang yang tidak mengingati Allah, bandingannya seperti orang hidup dan orang mati. Orang mati maksudnya tak boleh buat apa-apa. Saya boleh, Ustaz, mana pula saya mati? Saya boleh makan mie rebus 2 pinggang. Saya pun boleh berlari 10 km, 20 km. Saya boleh hidup. Baik, jawapannya ialah, kamu hidup ni nak berlari ke, nak sebut nama Allah, nak beribadat pada Allah? Nak ibadat lah. Bila kamu tak buat, baik kau mati, tak ada faedah. Tentang budak seorang tu datang sekolah. Dia datang sekolah, semua dia buat. Makan kat kantin dia buat, berlari kat padang dia buat. Semua benda tu dah ada dalam sekolah, tapi kelas dia tak masuk. Tentang kita kata apa? Awak datang sekolah ni nak belajar. Memanglah kat sekolah tu ada padang, ada kantin. Kat sekolah tu pun ada jamban, tandas.
Tapi keutamaan awak bila datang sekolah, masuk kelas, duduk dalam kelas. Ni pergi sekolah, duduk dalam jamban. Baik awak jangan datang sekolah. Awak macam ni bukan pelajar. Dia datang sekolah, duduk kat padang, duduk tenang bola pagi petang. Dia datang sekolah, duduk kat kantin, duduk mengorak makcik kantin pagi sampai petang. Kita kata baik awak jangan datang sekolah. Sebab bila datang sekolah, tempat yang menjadi utama awak ialah kelas. Itu paling utama. Tetapi kita hidup kat dunia, keutamaan kita ialah menyembah Allah. Sebab Allah cipta kita. Tetapi kalau orang lantik kita kerja dengan dia, lantik kerja dengan dia, kita mesti cuba faham apa pekerjaan utama yang nak suruh kita buat. Sebab dia lantik kita. Dia ambil kita, kerja dengan kita. Pasti dia beritahu, okey, kerja awak macam ni. Dia bukan marah kita berak kencing, dia tak marah. Tapi kerja utama awak kena buat. Saya majikan, ni pekerja saya. Kalau pekerja saya nak makan, saya tak marah. Dia nak kencing berak, saya tak marah. Tapi dia kena buat kerja utama dia. Tapi kalau datang kerja, dia cuma makan, dia cuma berak, cuma kencing. Saya kata, buat apa saya bayar gaji awak? Saya bukan bayar gaji awak untuk berak. Saya bukan bayar gaji awak untuk makan. Untuk kerja. Tapi dalam masa sama, kita tak marah dia nak makan. Kita tak marah dia nak berak. Kita tahu itu keperluan. Jadi, bila kita maksudkan, bila Rasulullah kata, orang kalau tak ingat Allah, ni mati. Sebab awak tak buat kerja utama awak, ingat Allah. Ingat Allah. Kita kalau kahwin, kita kahwin. Bini kita tak ingat ke kita? Kita kata, baik jangan kahwin macam ni, awak tak ingat ke saya? Awak kena ingatlah saya sebab saya suami awak. Sama juga isteri. Si suami asyik keluar, tak tinggal bini, tak ingat bini. Baik awak jangan jadi laki saya. Sebab kerja awak antaranya bila awak kahwin dengan saya, awak kena ingat saya. Saya ni isteri awak, saya ni suami awak. Jadi ada benda utama kita kena buat. Kita duduk kat dunia, benda utama menyebut nama Allah. Bukan sebut nama manusia banyak. Ini tak sebut nama manusia banyak lebih daripada sebut nama Allah. Yang nama Allah ni sebut sikit-sikit, itu pun orang tolong peringat. Sebut nama Allah, baru ingat. Nak suruh ingat sendiri, nyanyuk. Tapi bab dunia dia boleh ingat sendiri pula. Tengah semayang pun dia boleh ingat dunia lagi. Tempat, sewaktu, sepatut dia ingat Allah, dia masih ingat dunia. Yang kedua, kata ulama', dia berpaling daripada kitabullah dan sunnah Nabi. Maknanya, hukum dia bukan lagi daripada sumber Quran dan hadis. Bukan. Kita katakan Allah marah ni, biarlah saya nak marah. Kan Rasulullah cegah kita, biarlah saya nak buat. Dia bila dia tak peduli pada Quran, perintah Allah dan perintah Nabi SAW, ini orang hati mati. Kita pesan awak ni isteri, kalau sekiranya awak menolak untuk bersama dengan suami, malaikat laknat sampai subuh. Biarlah saya peduli apa. Sebab saya dah tak sayang awak, saya tak nak lagi layan awak. Mana hukum Allah? Dia bukan cerita kalau orang suami sebab sayang dia layan. Ini tanggungjawab. Awak sayang tak sayang, awak pun kena jalan tanggungjawab. Tetapi bila orang ni dia bina rumah tangga atas dasar ataupun dia anggap tiang rumah tangga itu ialah cinta semata-mata, maka rumah tangga ni akan goyang. Tiang pada rumah tangga ini ialah syariat. Kita bila dah kahwin, ada waktu datang tak suka bini kita, tak suka. Ada waktu isteri pun tak suka tengok muka suami dia, tak suka. Saya tak pada tengok muka suami saya, baik tengok muka kucing. Lawa kat muka kucing. Dia tengah marah lah tu. Dan suami pun saya sama. Tak pada saya tengok muka bini saya, baik saya tengok tembok dinding. Lagi lawa tu, ada mura warna-warni. Muka bini saya satu colour je tak. Dia ada perasaan itu. Itu biasa dalam rumah tangga. Sayang tu boleh hilang. Ya boleh hilang. Dah tak ada dah ayat-ayat cinta dah hilang. Masing-masing ayat intiqas, hina antara satu sama lain. Tapi bila kita orang ada iman, bagaimana kita suami, kita ada tanggungjawab untuk jaga rumah tangga, untuk terus kekalkan nafkah, untuk terus sekian-sekian sebab kita suami. Bagaimana kita isteri, walaupun tak sayang dah tak berapa ada ni, tak apa, tanggungjawab jalan. Tanggungjawab jalan. Sentiasa bersama dengan suami sekian-sekian, sehingga Allah beri balik cinta. Kadang-kadang Allah uji kita, dia ambil cinta untuk melihat apakah kita mematuhi hukum Allah. Tetapi orang bila tengah bercinta, dia patuh hukum Allah tanpa disedar ia hukum Allah dengan cara yang lebih pada itu lagi.
Maksudnya bila tengah cinta, saling memaafkan, itu bagus. Ni kalau dia punya power dia terlambat, maaflah saya tak apa, saya kalau awak lambat 3 hari pun saya okey. Dia amat memaafkan, over pula tu. Dia ikut agama tanpa disedar. Kenapa? Ikut waktu tu dorongannya cinta. Yang makwa pula pinjam duit bang 1,000, bagi pinjam. Lepas tu beritahu saya tak mampu nak bayar. Tak apa, saya dah halalkan daripada awal, saya bagi kat awak. Masa bercinta dan kahwin siap. Dia punya akhlak dia baik orang bercinta ni. Sebab dorongannya cinta. Tapi akhlak tu tak kekal lama. Bila dia berkahwin, cintanya mula pudar kerana Allah nak uji dia. Apakah dia melakukannya kerana cinta ataupun kerana ketaatan pada Allah. Akhir pudar. Suami pinjam RM10 pun saya bayar. Bayar hutang saya. Abang ingat tak hutang saya? Bila? Masih kat Maiding tu. Bila? Tahun lepas. RM10. Kan saya beli ayam untuk awak. Tak kira lah tu nama hutang. Nafkah. Dia ingat, dia minta. Dulu dia halal je. Tak apa. Sekarang tak boleh. RM10 tu duit saya. Si suami pun sama juga. Awak hutang. Tak kira. Kena bayar. Dia macam tak ada tak langsung. Waktu dia bercinta tu ada. Waktu dia kahwin tak ada. Allah nak uji dia. Apakah kamu dirikan rumah tangga dengan syariat? Syariat. Dulu masa bercinta, baru bawa kahwin, duduk berkepik. Kita ustaz tak boleh dipisahkan. Hanya mati memisahkan kita. Dulu. Jalan macam belangkas. Pimpin tangan, pimpin kaki. Jalan. Dah lama kahwin, jauh. Isteri 100 meter di hadapan. Suami 100 meter ke belakang. Dah tak ada nak pimpin tangan ke pimpin kaki, tak ada dah. Habis hanyut macam tu. Isteri kau nak balik, awak baliklah sendiri. Kan awak ada kaki. Bila dah kahwin, cinta tu hilang. Tapi saya dah sebut tadi, memang dalam rumah tangga cinta akan hilang. Ada satu benda yang takkan hilang. Yang takkan hilang itu ialah tanggungjawab. Tak hilang. Tanggungjawab tadi kerana dia dikuatkan oleh syariat. Isteri kalaupun dia rasa dah tak sayang suami, dia tetap kena layan suami. Suami kalau dia rasa dah tak sayang isteri, dia tetap wajib menjalankan tanggungjawab suami. Sayang tak sayang, tanggungjawab jalan. Dah awak kena pertahankan rumah tangga. Macam kita dengan anak-anak. Ada waktu tuan-tuan sayang kita pada anak dah hilang. Kita dah merajuk habis dah. Tapi kita tetap ayah dia. Mesti jalankan tanggungjawab. Kadang-kadang anak bersama ada waktu anak-anak ni dah hilang sayang pada mak ayah. Dah asyik kena tegur je mak ayah saja macam fed up balik rumah. Tapi dia kena ingat dia ada tanggungjawab sebagai anak. Takkan habis. Tapi bila dia abaikan, maka tunggulah hukuman Allah. Sebab itu kita sebut antara tanda hati mati bila dia berpaling daripada hukum Allah hidup. Hukum Allah. Kalau saya sebut contoh isteri tadi, walaupun dia kata dia tak sayang, dia wajib melayang suami dia. Wajib. Sehinggalah Allah beri balik sayang pada dia. Dia dah kata cinta, sayang ni ialah satu ujian Allah. Ada waktu benda tu hilang. Kawan-kawan kita. Ada waktu kita dah tak sayang kawan kita. Dia hilang. Tapi kita masih ada tanggungjawab. Kalau dia buat kemungkaran untuk kita cegah. Kalau dia hanyut untuk kita selamatkan dia. Walaupun saya tak berapa mesra dengan dia, tapi tanggungjawab saya masih ada sebagai saudara seagama. Ada, masih ada. Tak dengan saya tak sayang, saya pun tak nak layan. Tak. Sayang tu hal lain. Ada waktu saya katakan kita memang sayang saudara kita. Ada waktu sayang tu hilang sebab sifat masing-masing yang kita tak suka. Namun tanggungjawab kita masih ada. Tak hilang. Kalau kita orang pegang pada syariat. Pegang pada syariat, kita tetap menunaikan hak dia. Tunaikan hak dia sebagai saudara kita. Kita tak suka jiran kita, tak apalah tak suka jiran, tapi hak jiran ada. Saya tak suka jiran saya Ustaz. Jiran saya ni lah geng-geng bujang, saya rumah sebelah tak suka. Budak-budak muda ni. Sekian-sekian. Awak tak suka tu hal lain, tapi tanggungjawab dia, tanggungjawab awak kena. Hormat hak jiran. Mesti ada penghormatan tadi. Ini yang kita sebut orang yang hatinya hidup. Tuan-tuan, sebab tu kita nak tengok orang hati hidup waktu dia gaduh, waktu dia berbalah, ada lagi tak hukum dalam diri dia. Kini kita suami isteri. Ada waktu saya kata kita berbalah lah. Tapi hukum tu ada tak lagi dalam diri kita? Ni si isteri dia gaduh dengan suami,
Bila nak keluar rumah, dia tetap minta izin suami. Sebab itu hak hukum. Tak ada dia gaduh dengan suami, dia pun keluar. Ya, awak kenapa tak minta izin? Suka saya nak keluar. Orang ni telah berpaling daripada perintah Allah dan Rasul. Tapi kalau dia gaduh, bila nak keluar, bang, nak keluar kejap. Dia minta. Suami dia walaupun gaduh, boleh, tapi muka semua ketat belakang. Yang minta izin muka ketat, yang izin pun ketat. Tapi dia masih pegang syariat. Masih pegang syariat. Bang, nak balik rumah mak. Masa tak marah, lembut. Bang, nak balik rumah mak. Silalah nak suruh abang hantar. Okey, baik. Masa gaduh ni, bang, nak balik rumah mak, ketat. Pergilah. Tegak je. Tapi masih pegang syariat. Tengok orang ni bagus, dia bagus. Suami ni bagus, dia ada tahu hukum. Isteri ni juga bagus. Walaupun dia gaduh, dia tahu dia tak boleh keluar rumah menaikkan izin suami. Walaupun cara dia minta tu agak tegas sikit lah. Tegas sikit. Tapi dia minta. Kalau suami kata, tak boleh. Misalnya, tak boleh. Tak boleh sudah. Bini ni. Bunyi juga, tak boleh sudah. Tapi tak keluar dia. Maknanya dia pegang hukum. Orang ni tidak pernah berpaling daripada perintah Allah. Walaupun saya kata, muk kita tu ada muk. Ni bila gaduh, saya nak keluar. Dulu dia apa? Saya keluar. Awak nak buat apa? Dah suami pun ketubir-gebir. Keluar. Seminggu tak balik. Dia tak tahu dia dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dilaknat oleh malaikat. Dia lupa kesan pada dirinya. Dia akan hilang kebahagiaan selama-lamanya. Dosanya masih tertinggal dengan suami dia. Ini kalau buat ibadat, nanti akhirat pun muflis juga sebab dia abaikan hak suami dia. Dia semayang bagus, itu bagus, tapi awak ada dosa dengan suami awak. Maka awak boleh jadi muflis. Kebaikan awak suami awak akan ambil. Kejahatan suami awak pikul. Maka kita tidak mahu berlaku macam tu. Sebab itu perhatikan hati kita bila mati. Ketika mana saya katakan bila kita datang marah, datang benci, hak Allah kita laksana atau tidak? Masih laksana, bagus. Mana hati kita tak mati, hati kita bagus. Cuma kita nak adjust, nak baiki mood kita, mood. Nak baiki balik mood cinta. Saya nak baiki balik macam mana saya nak suruh cinta pada isteri saya. Isteri kata, Ustaz, macam mana saya nak suruh cinta balik pada suami saya? Mood saya habis dah ni, Ustaz. Macam mana saya nak baiki balik? Maka itu yang kita perlu fikirkan. Tapi dari sudut hukum, dia kena patuh. Yang ketiga, tanda orang hati mati, dia tidak merasa terkesan dengan apa pun peringatan dan nasihat. Apa pun orang beri nasihat, apa pun orang beri peringatan, dia tak jalan. Kalau bahasa kita sebut tak jalan, orang cakap apa tak jalan. Kita dah nasihat dia, kita dah beritahu dia, tak jalan. Dia ada masalah hati dia. Doalah biar hatinya hidup. Dan kita pun sama, kita bercakap tentang diri kita. Kalau orang nasihat kita, tuan-tuan sekalian, kita pun tak rasa apa dah sekarang. Tak rasa apa. Kita kekal macam perangai kita lah. Orang nasihat kita tidur. Orang nasihat kita tidur. Tak ada benda kita nak dengar. Maka kita kena cek hati kita. Sepatutnya dalam tempat beri nasihat tadi, kita terasa, kita fikir. Tuan-tuan, bila kita duduk majlis ilmu, bagusnya dia adalah majlis untuk kita berfikir tentang diri kita. Orang cakap ni, dia cuma beri ruang untuk kita berfikir. Kalau kuat fikir kita, cepat insaf kita. Kalau tak kuat fikir kita, walaupun penceraman 2 jam cakap, dia tak kuat untuk mengubah kita. Sebab setiap kali kita duduk dan kita berfikir, itu yang menjadikan kita berubah. Saya ingat tok guru saya, contoh kita dah tahu bab haji. Saya tahu bab haji, wajib haji. Dan kita pun memang nak pergi haji. Kita pun target lah waktu. Bila kita dah kerja, duit banyak, kerja pergi haji. So, waktu kami duduk dengan guru kami, Dr. Abdul Mu'ti Bayyumi, duduk. Dia berjaya menjadikan saya berfikir untuk pergi haji sekarang. Walau saya belum kerja, saya belum ada duit banyak, belum cukup dengan bahasa lain. Saya pun sibuk untuk periksa waktu saya masih belajar. Tapi guru kita dia bercakap sehingga saya berfikir. Dan saya menangis kerana kecuaian saya. Nangis cuai saya. Sebaik saja saya dengar dia kuliah ceramah, saya bangun dan saya pergi usaha untuk pergi haji. Usaha. Macam dulu kita macam tangguh, macam tak ada usaha sangatlah. Nak pergi, kita pun tahu wajib haji. Tak apalah, bila kita umur 40, kita buatlah 50 dan sebagainya.
Kita fikir kita macam mendata. Tidak begitu drastik, tidak begitu ekstrim cara kita berfikir. Tapi bila guru yang baik, dia mampu mengubah cara kita berfikir. Dan orang lain juga dengar benda yang sama. Tapi bila Allah ilhamkan kita berfikir untuk beri kita kebaikan ini, maka kita akan berfikir dengan sungguh-sungguh. Akhirnya dengan izin Allah, kita dapat pergi buat ibadat haji dalam keadaan kita masih belajar, dengan kesibukan peperiksaan akhir tahun, dengan sekian-sekian kita boleh pergi. Allah izinkan kita. Sebab itu bila tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, kekuatannya bukan pada orang yang bercakap, bukan. Kekuatan sebenar dengan apa yang kita fikirkan. Kita muhasabah. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan fikir lebih banyak daripada orang cakap tadi. Fikir, itu yang menginsafkan kita jadi baik. Padahal kita katakan orang yang sama cakap dalam 20 orang, tapi seorang insaf. Kenapa? Kan dia fikir lebih banyak daripada orang lain. Dia berfikir, dia bermuhasabah. Padahal tu guru sama, yang dengar pun sekian orang, tapi kenapa yang berubahnya cuma yang ni? Sebab dia berfikir, dan kita tak berfikir. Kalau kita berfikir, nasihat kita pun jadi macam dia. Oleh sebab itu, tanda orang hati itu hidup, dia terkesan dengan setiap apa orang bicara, orang nasihatkan dia, dia cukup terkesan. Yang keempat, tanda hati orang tu mati, ialah dia makin berat buat baik, makin berat, tasakul. Makin lama makin berat. Dulu rajin kuliah, makin berat dah nak pergi kuliah. Dah ada keutamaan lain pula. Keutamaan ngetih lah, jogging. Patut kuliah di jogging subuh-subuh. Suka benda tu. Dia jadi tasakul. Dia jadi macam malas sikit. Itu tanda hati kita ni dah nazak. Semua benda baik dan sekarang kita kena buat dengan cergas. Tanda Allah terima amal kebaikan kita, kita buatnya dengan cergas. Suka. Bangun subuh, seronok bangun subuh. Segar kita. Sebut je baca Quran, seronok kita. Pegang mushaf, seronok kita. Setiap kali kita buat baik, kita rasa macam cergas. Nasyiatan. Ni tak lembek, pegang Quran lembek, pegang telefon cergas. Tengok Quran macam lembek, tengok WhatsApp cergas balik. Padahal WhatsApp tu scammer je, dia boleh cergas juga. Artinya hati kita ada masalah. Sebab itu prestasi kita dalam buat baik, tengok tinggi mana horsepower kita waktu kita buat baik, pecutan kita buat baik. Dan kita kalau kereta lah, orang minat kereta, tekan kereta slow, kena tukar kereta ni slow. Berapa horsepower? Ada 20 horsepower je tak agak kereta ni. Kita kena upgrade ni, kena remake balik ni, biar naik sampai 400 horsepower. 400 horsepower, tok dia 600. Ini tekan dia pergi, tak potong pun dia potong sendiri. Punya laju kereta ni. Tentang kecergasan kita nak buat ibadat macam tu. Jangan tunggu komat baru sampai kat masjid. Komat sampai. Cegahlah sikit, datang awal sikit. Datang awal banyak benda kita boleh buat. Datang awal i'tikaf, baca Quran, boleh salat witir, boleh itu, boleh ini. Tak. Dia kira kat hayal solah baru datang. Sebab masa tu dipanggil Ustaz, kita hayal solah lah. Tapi hayal solah dia bukan waktu azan, waktu iqamah tu. Waktu iqamah dia datang. Maka prestasi kita dalam buat baik ialah bentuk denyutan hati kita atau nadi kita. Doktor kan selalu cek nadi. Berapa nadi? 1 minit 20 je. Tak mati awak ni. Ni cek 1 minit 85. Ni macam bagus ni. Cek nadi. Tetapi kita pun nak cek nadi iman kita. Bila buat baik, berapa kita kira punya denyutan kita? Masya Allah, laju, sihat. Hati kita sihat. Alhamdulillah datang masjid awal. Boleh i'tikaf, boleh tolong bersih masjid lagi. Awal dia datang. Datang majlis ilmu awal. Boleh belik dulu baca. Belum ustaz-ustaz baca, kita baca dulu. Sehingga kita faham. Maka orang ni orang yang punya kerajinan kerana hatinya hidup. Dan yang kelima kata ulama, tanda hati mati, dia akan melebihkan dunia daripada akhirat. Isarud dunia ala akhirat. Mesti dunia dululah, akhirat kemudian. So saya kata kita bila yang paling saya bimbang bila datang cuti. Datang cuti siap. Keutamaannya pada dunia yang kuat. Tapi keutamaan pada akhirat, akhirat ni waktu dia tengah sibuk-sibuk, tu dia nak akhirat. Waktu dia ada lapang betul-betul tak nak. Duduk
Ustaz ni dah cuti, boleh tak Ustaz mengajar pas subuh, duha pula, biar lama sikit kita mengaji ni. Kurang, tak dengar lagi cadangan tu. Tak dengar, cadangannya tanya, Ustaz pun tak nak cuti. Tu ada. Dia punya lalu dia lain macam. Lalu. Artinya, dari sudut, bila Allah kurniakan kelapangan waktu, ke mana kita? Kita lapang je waktu. Di mana kita? Kalau lapang waktu kita gunakan untuk kukuhkan lagi akhirat, bagus. Tapi bila lapang waktu kita gunakan untuk kukuh lagi dunia kita, masalah kita ni. Bukan kita sebut larang bercuti, bukan larangan bercuti. Tapi kita nak letak prioriti kita. Prioriti. Ni ustaz mengajar, kenapa tak ada orang? Ustaz orang kerja belakang, ustaz tu tak ada orang. Lepas tu cuti, mana orang? Dah orang bercuti, ustaz tak ada orang juga. Allah. Dah bila ada orang? Tak tahu ustaz bila. So, ustaz mengajar kat kampung, kat masjid, kat surau. Mengajar. Orang tak ada mengajar. Tanya kunci mana orang amat? Orang kerja ustaz sibuk balik lewat kerana tak sempat maghrib bla bla. Oh gitu. Lepas tu dengar cuti. Dan mana pula ni cuti tak ada orang? Dah cuti dia bercuti, ustaz balik kampung pula. Balik kampung. Akhirnya kita pun tak tahu orang ni kat mana sebenarnya. Apa lagi alasan dia nak sebut? Waktu kerja dia kata kerja, tak boleh ustaz saya kerja. Kadang tak sempat. Suami saya pun tak sempat ustaz balik malam. Dan cuti pula, sibuk juga ustaz kita cuti balik kampung. Nak itu, nak ini. Awak fikir balik kampung tak fikir ke nak balik kubur? Cuti fikir balik kampung. Habis balik ke kubur tak fikir ke? Dalam perjalanan ke kampung tak fikir ke akan balik ke kubur tu? Maksud saya ialah tentang prioriti kita pun kena ada. Jangan setiap kali cuti kita berhuyuk. Masa cuti pun memang, masa tak cuti pun kejap ada, kejap tak ada, macam biskut. Masa tak cuti. Masa cuti pula tu hilang. Hilang terus, tak nampak pada hidung. Dan bagaimana kita serius dalam hal agama? Kita ni tak serius. Agama kita tak berapa serius. Tuan-tuan, agama datang mengikut cara serius kita. Kalau kita tak serius, agama tak akan datang. Kami ingat dulu waktu kami mengaji. Setiap kali cuti, memang mak kita tahu kita tak akan balik. Sekolah. Time cuti mana? Pondok. Dah tahu. Bila panggil balik pun tahu dia tak nak balik. Dia minta maaf siap-siap. Nah, memang cuti, kita lebih agresif untuk belajar. Belajar pondok. Duduk menghadap Tok Guru biar kita dapat lebih baik. Lebih banyak. Tentang agama kita, ikut serius kita. Tuan-tuan serius dalam agama, datang. Ni kita kadang-kadang dah tua, dah nak sakratul maut pun tak serius lagi. Umur kalau kita sebut tolak jatuh mati. Umur dia. Masih umur 63. Ni umur yang orang tua sebut tolak jatuh mati. Maksud memang umur mati. Sebab ini disebut oleh Nabi SAW. Masuk 60 ni tuan-tuan, umur tolak mati. Umur ni kalau langgar semut pun boleh mati. Dek tuanya kita. Umur waktu ditiup angin je jatuh mati. Tuanya kita. Pun tak serius lagi. Dia cuti balik kampung juga dia. Haji balik kampung. Ada lagi kampung je. Saya ingat kampung haji ni alam barzakh. Belum lagi. Artinya sibuk juga. Dia sibuk macam orang lain sibuk. Jadi ini benda-benda yang saya katakan perlu kita lihat balik dalam ruang beragama. Supaya biarlah kita fikir kalau cuti tu kita ada, untuk kita lebih serius sikit, lebih belajar lebih banyak. Biar sungguh, biar kita kalau cuti tu sanggup berkemah dalam hutan. Takkanlah kita waktu cuti tak sanggup berkemah dalam masjid. Kemah dalam masjid. Cuti kat mana? Kemah atas Gunung Ledang. Berapa hari? 3 hari 2 malam. Bagus awak. Berak macam mana? Berak istinja Ustaz. Bagus. Tandas tak ada pun okey. Istiqamah dalam hutan 3 hari. Tapi tak nak pula dipikir kalau cuti 3 hari berkemah dalam masjid. Berkemah masjid. Tandas ada 10. Boleh pilih. Berkemah dalam masjid. Biar bersungguh sikit dulu. Awak dah tunjuk awak bersungguh waktu cuti duduk dalam hutan. Tidur dalam hutan dengan nyamuk, dengan semua tak peduli. Ular, kala, jengking, semuanya kita ngadap. Tapi bila cuti sanggup tak awak berkemah dalam masjid 3 hari jangan balik rumah? Tak sanggup. Dia 3 hari dalam hutan tak balik rumah sanggup. Bini dia pun tak marah. Tak apa, abang saya lelaki sejati. Tapi kalau sebut berkemah dalam masjid, ni nak jadi tabligh ke apa dia? Dah lain macam lah ayat dia. Artinya di situ kita tahu, kita ni tuan-tuan dalam bab agama masih lagi jauh daripada kesungguhan kita.
sungguh tu masih tak nampak lagi. Bukan kata orang lain, kita pun tahu kita tak bersungguh lagi. Kita tahu. Macam saya kata tadi lah. Tak tahu kalau bercuti sanggup tinggal rumah, tinggal sebab bercuti ni sah. Tapi kalau bab belajar, lepas isyak hilang lah. Tak boleh duduk sekejap, tak boleh. Sibuk pula dia. Tak boleh duduk lama. Dalam hutang dia boleh duduk lama. Tapi dengan Tok Guru dia tak boleh duduk lama. Dia dengan lipas boleh duduk lama, dengan kerengga, dengan lipan dalam hutang, semua dia boleh duduk lama. Tapi dengan Tok Guru dia nak duduk lama pun takut. Nak kena tegur banyak dia kan. Takut. Itu dalam keseriusan agama. Ingat, kita selalu ingat, kita mati seorang. Alasan kita untuk agama tak pernah ada sebenarnya. Tak pernah laku. Tuan-tuan boleh beri alasan tu pada ustaz-ustaz, tok guru. Macam laku, sebenarnya tak laku. Bab agama tak laku sebab apa? Itu memang kerja utama kita. Bila benda kerja utama kita ibadat pada Allah, kita beri alasan, memang tak laku. Kerana itu nilai balik prestasi agama kita. Yang keenam kata ulama, tanda hati itu mati, hubus syahwat. Dia lebih utamakan syahwat dia. Syahwat dia. Artinya bila sebut syahwat, keinginan-keinginan dia pada perkara-perkara duniawi dia. Yang tadi melebihkan dunia dari akhirat. Ini keutamaan syahwat. Apapun syahwatnya dulu. Agama belakang kira. Keutamaan syahwat maksudnya kalau makan tak boleh halal haram, itu syahwat dia. Tak boleh sapu owner kedai itu syahwat. Dia tidur tak terkunci dek waktu solat. Tidurlah. Bangun tak bangun sudah. Itu ikut syahwat. Kita tuan-tuan kalau ada agama, bila kita tidur kita fikir nak bangun. Zuhur ke apa? Zuhur 1-5 minit. Tidur 12:30. 1 nak bangun nak solat. Ini orang tak ikut syahwat. Kalau ikut syahwat tidur, kan zuhur dah dekat nak zuhur, ya tidur je. Bangun lepas asar. Tak apa, tak kisah. Syahwat. Mengatasi hukum. Dan yang ketujuh, dia tidak lagi mengingkari kemungkaran. Dia tak ingkar kemungkaran. Tuan-tuan, Nabi SAW kata akan berlaku akhir zaman. Fitnah terbentang macam tikar dibentang. Maka manusia ketika itu ada dua keadaan. Satu, bila fitnah itu terbentang, ini maksiat, kemungkaran terbentang, dia tidak mengingkarinya. Dia jadi seperti spang, menyedup sekali kemungkaran. Maksud dia turut sekali bernormalisasi. Dan satu lagi kata Rasulullah SAW, orang yang mengingkarinya. Kita tengok ini mungkar, saya kena ingkar. Orang yang tadi bila dibentang kemungkaran akhir zaman, dia dinormalisasikan dengan benda tu. Dia macam okey lah, boleh terima. Dititik pada hatinya titik hitam. Yang satu lagi bila terbentang fitnah, dia mengingkarinya. Maka dititik pada hatinya dengan titik putih, sehingga membentuk putih yang begitu bersinar, kata Nabi SAW. Yang satu, bila kemungkaran terbentang, dia menormalisasikan kemungkaran. Bagi dia tak ada masalah. Dia tak lagi mengingkarinya. Biarlah, duk biar. Dia join sekali aja. Tetapi bila benda mungkar berlaku, kemungkar berlaku, dia tak sedar itu mungkar. Kalau dia sedar sekalipun, dia tak ingkar. Maka ingat, hatinya akan dititik dengan titik hitam. Dan bila mana datang kemungkaran, kita ingkar. Itu tanda Allah akan titik hati kita dengan titik putih. Sehingga putih itu penuh bersinar di hati. Orang ni kata Nabi SAW, tidak akan mendapat mudarat apapun fitnah yang berlaku selagi mana ada langit dan bumi. Maknanya katanya, datanglah kemungkaran macam mana pun, dia tak akan pengaruhi diri dia. Dia kekal dengan hukum dia. Anak-anak dia pun begitu, dilindungi. Yang seorang lagi datang kemungkaran, dia terus dihanyutkan sekali. Maka matilah hati dia. Dan bila hati itu dititik hitam, maka mati. Gelap. Kata Rasulullah SAW, menjadi gelap. Gelap dan terbalik. Ini hati orang yang bila melihat kemungkaran, dia tak cegahnya. Kemudian yang ke-8, kata ulama, mula dia rasa keluh kesah dalam hati dia. Dia ada penyakit keluh kesah. Orang macam ni tuan-tuan, dia tak stabil. Dia rasa sempit, dia ada tekanan. Ada sikit masalah tertekan. Itu tanda hati mati. Dia macam tak boleh terima takdir Allah. Dia tak boleh terima hukum Allah. Dia tak boleh terima sunnatullah. Dia tak boleh terima benda tu sebagai satu ujian untuk dia jadi hebat.
Orang ni kalau ada masalah siap, nampak kelang kabut ni. Nampak tidak dapat mengawal dirinya. Dia sebenarnya ada masalah hati. Kita tuan-tuan ada masalah apa pun, kita fikir tenang, redha, sabar dan melihat jauh ke depan. Setiap takdir Allah baik untuk kita. Kita tak perlu kesah. Kau datang pun sebagai satu fitrah. Datanglah sikit sedih tapi taklah menguasai diri kita. Dan yang ke-9 kata ulama, orang tanda hati mati dia tak kisah masalah orang lain. Orang Islam kena zalim ke, orang Islam kena itu, dia tak kisah pun. Dia ada penyakit alam mubalah, tak peduli. Tetapi orang tak peduli hal orang lain dengan maksud musibah orang lain, maksad kesedihan orang lain, ini orang tanda hatinya mati. Dan yang ke-10 ialah orang yang suka makan benda haram. Orang suka makan benda haram tu tanda hati kita mati. Kalau kita suka makan benda haram. Yang ke-11 kata ulama, suka melihat yang haram. Yang suka melihat yang haram, tak kira bentuk apa pun, tanda hati mati. Dan akhir sekali yang ke-12, kita mulai suka ngumpat orang. Ngumpat orang, suka mengadu domba, suka cakap uduh-uduh. Dipanggil kalamun qabih, cakap bahasa buruk, bahasa uduh-uduh kita cakap. Kalau kita nak maki-maki lah, kita macam tak ada sekatan. Kalau saya nak kata orang tu begitu, saya cakap, saya tak ada sekatan. Kita macam tak ada filter langsung nak cakap. Tetapi orang beriman, kita nak cakap satu perkataan, kita fikir banyak. Terutama kalau percakapan kita boleh menjatuhkan maruah dia, boleh mengaibkan dia, kita fikir banyak. Tak semudah itulah kita nak keluar. Tak. Ada orang dia tak peduli, dia akan cakap apa dia nak cakap. Maka itu tanda hatinya ada masalah. Maka ini di antara 11 tanda hati mati. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir kata, "Hei orang yang hati mati, apa guna kamu duduk dengan aku?" Maksudnya kalau kamu ada penyakit sebelah macam ni, aku duduk ceramah, aku duduk nasihat, maka apa guna? Maksud apa guna? Apa nilainya? Apa nilainya? Apa yang sedangkan kita sebenar-benar nak bersihkan hati, nak jadi baik, nak jadi orang soleh. Tapi kalau macam begini keadaan kita, dah belajar banyak-banyak, sebut nama Allah sikit juga. Dah belajar banyak-banyak, orang nasihat tak nak ubah diri. Bukan meredai kekurangan kita ada, tapi kita kena ubah diri kita. Tak boleh meredai. Kata Ustaz, saya dah cuba tu tak boleh. Tak ada istilah tak boleh. Istilahnya belum sampai waktu. Kata tak boleh tak. Macam rezeki lah, rezeki tak boleh, bukan belum sampai waktu. Saya dah ubah nak baik, tapi tak boleh. Bukan tak boleh dia baik, belum sampai waktu untuk kita terus berusaha. Maksudnya kalau kita sebut bangunan tu belum siap, itulah buat sampai siap. Kita ni waktu kita nak baiki diri kita, macam kita bina satu bangunan. Kita tak boleh kira kata tak boleh dah, tak boleh apa, buat lagi, ada lagi masa. Masa masih ada, terus buat sampailah siap. Ataupun Allah matikan kita ketika mana kita cuba baiki, maka itu kemuliaan. Untuk kata tak boleh, itu bukan bahasa orang kenal Allah. Tak ada istilah saya dah cuba jadi baik tapi tak boleh. Tak ada. Katakan Allah pemilik hati, dia pasti boleh. Cuma waktunya wallahu a'lam. Kita sentiasa diajar bersabar dengan waktu. Bila Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, dan demi masa. Maka apa maksud Allah Ta'ala sebut demi masa? Nilai waktu, kepentingan waktu. Termasuklah kita sebut tentang nilai setiap kali kita bersabar, waktu itu amat bernilai dalam hidup kita. Tapi kalau dah hilang sabar, waktu itu tak ada nilai. Sabar. Yang sabar menunggu zuriat, sabar. Yang sabar menunggu rezeki, sabar. Yang sabar untuk menunggu perubahan diri, sabar. Kelak semua itu kita akan perolehi, atau Allah beri kita lebih baik daripada itu. Baik yang kita tak boleh nak terfikir di belakang logik akal kita. Sebab kita sentiasa fikir kalau buat ni jadi macam ni, itu logiknya. Tapi bila Allah nak beri, dia tak jadi macam tu, dia lebih baik pada tu. Kita fikir cuma satu sudut berdasarkan kedangkalan akal, tapi Allah beri kita berdasarkan pada sifat rahmat dan sifat pemurah Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.